Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapa yang berjalan pada satu jalan semata-mata untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan jalan untuknya ke syurga. Sadaqallahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya lagi dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tinggal satu hari sahaja lagi untuk sama-sama kita melangkah ke tahun yang baru daripada 2023 ke 2024 Masihi. Walaupun kita orang Islam menggunakan kalender hijrah, tapi tidak ada masalah untuk kita berpandukan juga, merujuk juga kepada kalender Masihi. Ala kulli hal, kita jadikan akhir tahun dan awal tahun yang akan kita masuk nanti mudah-mudahan menjadi satu kebaikan, menjadi satu titik mula untuk sama-sama kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita muhasabah untuk sama-sama kita baiki pada tahun-tahun yang mendatang. Mudah-mudahan apa kesilapan, apa kekurangan yang kita lakukan sepanjang 2023 ini sama-samalah kita baiki, sama-samalah kita penambah baikannya pada tahun 2024 nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, termasuk juga tajuk yang akan sama-sama kita bincang, tajuk yang akan sama-sama kita tengok satu persatu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak, tentang pribadi seseorang. Kita jadikan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ini yang akan kita dengar nanti untuk kita jadikan panduan untuk kita baiki diri kita ke arah yang lebih baik. Mana tahun 2024 nanti kita cuba baiki diri, tak ada dah sifat sombong, tak ada dah sifat ego, tak ada dah sifat suka marah, tak ada dah sifat suka menghina, mencerca orang lain. Kita belajar daripada akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kita terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, sungguh bagi kita semua ni, fi Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Allah mulakan ayat ini dengan laqad. Kalau kita mengaji lagi dalam tata bahasa Arab, tuan-tuan, bila masuk perkataan la dengan qad, ia dipanggil adatut taukid, ayat untuk menguatkan. Macam kita orang Melayu lah, lepas isyak nanti aku nak pergi makan kedai janda tu lah, contoh lah, tuan-tuan. Ada ke kedai janda sini? Kalau ada saya nak pergi. Betul ke ni? Sungguh. Sungguh tu disebut ayat penguat. Membuktikan bahawa dia serius, membuktikan dia betul-betul nak pergi nanti. Begitulah juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sama ada dimulakan dengan laqad, qad ataupun inna, sesungguhnya. Jadi bila ada perkataan-perkataan yang kita sebutkan tadi menandakan ayat ini kena ambil perhatian. Ayat ini bukan gurauan, ayat ini serius, ayat ini perlu kita perhati sungguh-sungguh. Pada dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita semua ni uswatun hasanah, ada contoh tauladan yang terbaik, role model yang terbaik untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, apa saja yang kita nak jadi dalam kehidupan kita ni, kita nak cari pemimpin yang terbaik, tengok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jadi pekerja yang terbaik, tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jadi ayah yang terbaik untuk anak-anak, datuk yang terbaik untuk cucu, tengok bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami yang terbaik dalam rumah tangga, bagindalah contoh tauladan yang terbaik. Pendek kata, segala aspek dalam kehidupan kita ni yang terbaik semuanya terdapat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dikuatkan lagi dengan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, tuan-tuan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat tinggi. Siapa puji ni? Siapa puji? Allah sendiri yang puji akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat-sahabat yang besar, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang cerita, yang puji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, kita pun memang betul, memang tak boleh nafikan. Itu kalau sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, ini dipanggil kibarus sahabah. Sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, yang memang perhati satu persatu bagaimana kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka semua ni yang menceritakan, yang memuji akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang mendengar ni pun memang full stop, tuan-tuan, memang betul, tak boleh nafikan. Itu kalau sahabat yang cerita. Tapi ayat ini Allah sendiri, tuan-tuan, yang puji akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya lagi dan lagilah memang kita tak boleh nafikan bahawa akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat terbaik, the best. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat datang bertemu isterinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ummina Sayyidatina
Aisyah radhiyallahu anha. Tanya bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha jawab sikit je. Kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Makna dia apa dia? Maknanya apa sahaja yang disuruh dalam Al-Quran, yang dilarang dalam Al-Quran, semuanya telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni seolah-olah Al-Quran yang bergerak, yang mempraktikkan, yang menunjukkan bagaimana isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Kenapa ditanya kepada isteri? Kerana isteri adalah orang yang paling rapat sekali dengan suami. Isteri adalah orang yang paling banyak sekali masa bersama dengan suami. Orang di masjid, kawan-kawan kita sama-sama AJK masjid, boleh cerita. Tapi cerita sekadar luaran saja. Dia tu bagus, dia tu okey. Tapi di rumah, belum tahu tuan-tuan. Ada orang di luar berserban, berjubah, beridak. Saya tu tuan-tuan. Nampak lemah lembut je, nampak okey je. Tapi di rumah tuan-tuan tak tahu saya macam mana. Silat air bulan sini okey, cakap okey. Tapi di rumah mungkin sepak bini. Mungkin tampar orang rumah, mungkin tampar anak. Walaiyazubillah lah, minta jauh lah. Tapi ada sebahagian penceramahnya begitu tuan-tuan. Dia ceramah ke sana kemari. Tapi di rumah terajang bini tuan-tuan. Tapi kita tak ceritalah siapa. Di luar kita boleh berlakon, tapi di rumah sama ada isteri ataupun suami, semua rahsia dalam genggaman. Kerana itulah sahabat bertemu dengan isterinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana apa yang diketahui oleh isterinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diketahui oleh orang lain. Umpamanya bagaimana akhlak Rasulullah dalam rumah, orang lain tak tahu kerana tak nampak. Tapi isterinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Rasulullah tahajud pukul berapa rakaat, baca surah apa. Ni sahabat-sahabat tak tahu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajud, qiyamul lail di rumah. Jadi hanya orang yang rapat, yang duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang boleh menceritakan bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya nak petik beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullahu taala pada bab yang ke-48 yang menceritakan tentang khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang akhlak ataupun kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tujuan saya nak memperdengarkan, berkongsi dengan tuan-tuan pada malam ni tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar untuk bersedap-sedap dengar sahaja. Bukan sekadar mengisi kekosongan kuliah maghrib saja tuan-tuan. Tapi inilah kita letakkan keazaman dalam diri masing-masing. Aku nak mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita sebutkan daripada permulaan tadi. Kita nak melangkah ke tahun yang baru. Jadi kita berazam tahun depan aku nak mencontohi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh semua, jangan tinggal semua. Setakat mana yang kita boleh lah. Setakat mana kemampuan yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik. Jadi sebenarnya tuan-tuan, bukan yang kita sebut malam ni saja. Sebenarnya apa saja ilmu yang kita belajar, niat yang pertama sekali nak beramal dengan ilmu tersebut. Jangan dengar saja. Dengar saja ramallah tuan-tuan. Orang kafir pun kadang-kadang dengar juga ilmu, dan kadang-kadang mereka lebih tahu, lebih berilmu daripada kita kadang-kadang tu. Tapi kita lebihnya orang Islam ni kerana kita ada amal, dan bila kita beramal ada pahala, ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaedah tuan-tuan,
sebelum kita masuk hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, ada satu kaedah. Kaedah dalam ilmu fiqh, tuan-tuan. Ni kalau boleh kita ingat, bagus. Kalau boleh kita ingat kaedah ni, bagus. Solat, zakat, puasa, apa saja amal ibadah dalam Islam ni, dia perlu kepada niat. Kerana syarat pertama untuk sahnya niat tersebut adalah Islam. Kita semayang, syarat sah yang pertama sekali Islam. Jadi niat, setiap amal ibadah tadi perlu kepada niat. Niat tadi itu perlu kepada ahlinya niat. Ahlinya niat siapa? Orang Islam. Itu kaedahnya, tuan-tuan. Maknanya kalau orang bukan Islam, dia niat nak semayang, tak sah semayang dia. Begitulah juga dengan puasa. Dia cuba belajar, yelah belajar tu baguslah untuk dia mengenal Islam, tapi puasa dia tetap tidak sah. Kenapa? Kerana tidak mencukupi syarat. Dia nak niat tadi, syarat dia pun tak sah kerana dia tak Islam. Jadi lebihnya kita ni, niat tadi tu perlu kepada ahli. Ahlinya siapa? Iaitu orang Islam. Barulah sah niat tersebut. Itu sikitlah selingan tentang kaedah dalam menentukan syarat amal ibadah tersebut. Baik, tuan-tuan. Tuan-tuan okey ke? Saya memang macam ni lah, tuan-tuan. Dia memang semangat sikit lah. Ki suara saya memang dia tak mendayu-dayu. Memang dia makin tinggi, tuan-tuan. Dan mungkin akan ada orang kata kuat sangat mic tu. Tolong slowkan sikit volume. Janganlah, ni okey dah ni. Ni okey. Kalau slow lagi, saya akan letih, tuan-tuan. Saya akan seolah-olah macam menarik suara. Sebab saya kata mungkin suara saya tak dengar ni. Mic ni slow, jadi saya kena kuatkan suara. Jadi suara saya akan jadi serak. Ni kira okey lah. Alhamdulillah. Sebab tu sound system pun penting dalam sesuatu masjid, surau. Jadi jangan ketepikanlah kepentingan sound system ataupun PA system tadi tu. Kerana dia memainkan peranan yang penting juga. Belanja mahal pun tak apa. Para jemaah semua support lah. Sedekah lah banyak-banyak. Kita negeri Selangor semua kan, tuan-tuan. Walaupun adalah orang luar, saya pun orang luar, tapi duduk di sini dah. Semua tahu kan masjid negeri. Pernah pergi solat di sana? Boleh tengok macam mana sound system di sana. Tambah dengan kena dengan imam sedap pula yang baca. Lagilah seolah-olah feel itu rasa macam kat Masjidil Haram tu. Macam solat di sana. Kenapa? Sound system yang terbaik, tambah dengan bonus imam-imam pun membaca dalam keadaan yang baik. Baik. Kita tengok hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan boleh cari kitab Syama'il Muhammadiyah ni, carilah. Letak di rumah, dan kalau boleh jadikan bacaan harian, sama ada untuk diri kita sendiri ataupun kita, isteri dan anak-anak, keluarga semua. Untuk kita lebih kenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada kitab Arab, dan kalau boleh saya rekomenkan kepada tuan-tuan terjemahan kitab Syama'il di antara yang terbaik. Sekarang ni banyak dah, tapi di antara yang terbaik iaitu terbitan Intim Publishing. Ini di antara yang saya duk guna, terjemahan yang okey lah. Sebab ada sebahagian terjemahan tu kadang-kadang terjemahan Indonesia. Ada kadang-kadang tu terjemahan, dia terjemah tu makna kadang-kadang tak berapa menepati dengan maksud yang sebenar. Ini kalau tuan-tuan nak cari, carilah yang ni. Ada pun yang terbaru sekarang ni, ada terbitan Telaga Biru. Pun okey juga dia punya terjemahan. Bolehlah cari pakat-pakat untuk dengan tujuan lebih kenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Kharijah bin Zaid bin Thabit qala dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit faqalu lahu حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ماذا أحدثكم كنت جاره
fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu fakunna idza dzakarna ad-dunya dzakaraha ma'ana wa idza dzakarna al-akhirata dzakaraha ma'ana wa idza dzakarna at-ta'ama dzakarahu ma'ana fakullu hadha uhaddithukum an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis daripada Kharijah bin Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia kata apa dia? Ada satu kumpulan orang datang kepada Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Mereka bertanya kepada Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu, boleh tak ceritakan kepada kami beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berkata Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu, apa yang ingin aku ceritakan kepada kamu semua ni? Jadi ini di antara semangat para sahabat ataupun orang yang berada ketika tersebut nak dengar hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana nak belajar daripada sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata guru-guru kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan kita tidak dengar hadis selama 3 hari paling kurang. Kalau boleh dengar setiap hari, itu yang terbaik. Tapi kalau sibuk, ada urusan lain dan sebagainya, kurang-kurang jangan tidak dengar hadis paling kurang 3 hari. Kerana bila kita tidak dengar dalam masa 3 hari, itu hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan hati boleh jadi keras. Bila hati jadi keras, lama-lama susah untuk mendengar nasihat, susah untuk mendengar teguran daripada orang lain. Bawa datanglah kalam daripada para alim ulama ke, ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, bimbang-bimbang takut susah untuk dia menerima teguran tersebut. Jadi bila lama tak boleh terima teguran, tak boleh terima hakikat, nasihat dan sebagainya, lama-lama yang paling teruk kita bimbang apa dia? Hati tersebut akan mati. Bila mati, buat maksiat pun tidak ada rasa bersalah, buat salah pun tidak ada rasa menyesal, bahkan berbangga-bangga pula dengan dosa dan maksiat yang dilakukan. Kerana itu jagalah hati kita masing-masing, kerana dia raja. Kerana dia raja yang mengawal apa yang berada di kepala kita, apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu. Kerana hawa nafsu senantiasa mengajak ke arah keburukan. Nafsu senantiasa mengajak melakukan maksiat. Kerana itulah yang manis, itulah yang lazat. Justru itu hati kita inilah yang akan mengawal nafsu ataupun syahwat yang mengajak melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bab lainlah, bab dalam ilmu tasawuf. Jadi kata Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu, dia kata, aku nak cerita apa ni? Kemudian dia lanjutkan, dia kata, aku merupakan orang yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila wahyu turun kepadanya, baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengutus seseorang kepadaku, yakni untuk memanggilku, lalu aku tuliskan wahyu untuknya. Jadi Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu merupakan juru tulis wahyu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila kami bercerita tentang perkara keduniaan, makna cerita bab berkaitan dengan dunia, baginda sallallahu alaihi wasallam akan bercerita bersama kami. Apabila kami bercerita tentang akhirat, baginda sallallahu alaihi wasallam akan bercerita bersama kami. Apabila kami bercerita tentang makanan,
sama ada jenis-jenisnya, hukum hakam berkaitannya, khasiat, mudarat, perubatan dan sebagainya, baginda sallallahu alaihi wasallam akan bercerita bersama kami. Semua ini aku ceritakan kepada kalian daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa yang boleh kita belajar daripada hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, iaitu Nabi ini bukan orang yang selalu serius. Bukan 24 jam muka terkedut, serius, tak ada senyum. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka bergaul mesra. Bila bercakap, bila bergaul, bila berbicara mengikut tajuk yang diperbualkan, selagi mana tidak melanggar syarak. Kalau cerita bab dunia, Nabi pun boleh masuk cerita bab dunia. Kalau cerita bab akhirat, Nabi SAW pun akan cerita berkaitan dengan akhirat. Kalau cerita bab makan, bab minum, Rasulullah SAW pun akan boleh bercerita, berbual tentang makanan dan minuman. Nabi tak kata, tu dunia jangan, kita kena fikir akhirat saja. Tak. Baginda SAW adalah orang yang kita kata apa, boleh masuk dengan semua orang. Dalam hadis-hadis yang lain, tuan-tuan, Rasulullah SAW ketua negara. Maknanya baginda Rasulullah SAW bila kita sebut ketua negara, biasanya akan bergaul dengan golongan-golongan yang disebut VIP ataupun VVIP, ketua kampung, ketua daerah, ketua negeri. Tapi baginda Rasulullah SAW tidak hanya bergaul dengan golongan-golongan yang kita sebutkan tadi, tuan-tuan. Tapi baginda Rasulullah SAW boleh bergaul, boleh bersembang dengan disebut golongan-golongan pertengahan, yakni rakyat di bawah. Rakyat di bawah ni ada macam-macam peringkat. Bahkan baginda Rasulullah SAW boleh meraihkan, bergaul, bersembang dengan orang yang dalam masyarakat tersebut kedudukannya paling rendah sekali. Rasulullah SAW boleh duduk, boleh bergaul, boleh menunaikan hajat orang tersebut, tuan-tuan. Bukan itu saja, bahkan baginda Rasulullah SAW dengan budak-budak, dengan kanak-kanak pun Rasulullah SAW boleh bergurau, boleh bermain, boleh bersembang. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki macam-macam kelebihan. Yang memegang anak kunci syurga, yang akan jadi ketua dalam syurga nanti, siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akan memberi syafaat di akhirat nanti, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan kelebihan-kelebihan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilih untuk berbangga-bangga, berujub, rasa sombong dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk tawadhu, untuk merendah diri, tuan-tuan. Ada satu hadis tu dalam kitab ni juga, tuan-tuan, nak kata hebatnya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan ni dikatakan dia punya otak ataupun dia punya kepala ni tak apa betul sikit. Putus wayar orang panggil. Datang bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada hajat dengan kamu. Kita kalau tengok orang tak apa betul, halau tuan-tuan. Pergi main sana, jangan mari sini. Biasa kita lah yang lemah, yang banyak dosa ni. Tapi Rasulullah SAW boleh duduk dekat dia, Rasulullah raikan dia. Dia kata, ya, apa hajat kamu? Kemudian Rasulullah SAW kata,
ijlisi ayyut tariqil Madinah. Kamu pergilah duduk di mana jalan-jalan di Madinah ni, aku sendiri yang akan pergi kepada kamu dan akan menunaikan hajat-hajat kamu. Sedangkan perempuan tadi orang tak apa betul, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraihkan juga. Ini hebatnya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni yang tidak memiliki apa-apa pun kelebihan. Kita ada apa, tuan-tuan? Tak ada apa pun kita. Kaya setara mana pun, ilmu tinggi mana pun, duit banyak mana pun, mati kain kapan sahaja yang kita bawa masuk ke dalam kubur. Gelaran-gelaran yang hebat, hari ni kita hidup, ya orang panggil Ustaz, Imam, Tok Guru, Datuk Seri, Tan Seri, YB dan sebagainya. Esok mati, orang tak panggil dah gelaran-gelaran tersebut. Orang akan panggil mana mayat, jenazah, nak urus pukul berapa, nak dikebumikan di mana. Itulah hakikat diri kita masing-masing. Jadi kenapa perlu kita sombong? Kenapa perlu kita ego? Kenapa perlu kita rasa diri kita ni lah yang the best, diri kita ni lah yang memiliki segala-galanya, sedangkan semua itu adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala boleh nak ambil bila-bila masa sahaja. Karena ada setengah tempat, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada setengah tempat tu dia imam, lepas habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis solat, wirid lebih kurang doa, dia tak salam jemaah, tuan-tuan. Dia terus masuk dalam bilik, kunci pintu. Jemaah ada hajat, ketuk pintu, tak buka pintu. Adakah kita sombong dengan Al-Quran yang ada dalam dada kita? Adakah kita sombong dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala bagi yang tak setara mana tu? Jangan. Allah nak tarik bila-bila masa saja boleh. Kerana itulah orang yang paling banyak sekali masuk ke dalam syurga, bukan orang paling banyak sekali ilmu, tidak. Bukan orang banyak ibadah, tidak. Tapi yang orang paling banyak sekali masuk ke dalam syurga, di antaranya iaitu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebab tu penting dalam kehidupan kita ada akhlak dan ada adab. Baik, sikit lagi nak masuk waktu isyak dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya terus baca kepada terjemahan daripada Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya dan berbincang dengan kaum yang paling buruk untuk bermesra dengan mereka. Saya tekankan sikit perkataan buruk tadi, tuan-tuan, supaya tuan-tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya, tuan-tuan. Makna kata apa? Bagi tumpuan, fokus, menghargai orang yang sedang bercakap dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ni? Iaitu kaum yang paling rendah, yang paling buruk, ataupun kalau boleh kita katakan yang paling hina dalam masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermesra dengan mereka. Dan di antara adab ataupun akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, yang boleh kita belajar, yang boleh kita tiru dalam kehidupan kita. Apa dia? Di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dipanggil, ya Rasulullah, Rasulullah takkan berpaling muka saja. Ya saya, tak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berpaling muka dan badan-badannya sekali menghadap kepada orang yang panggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga bila bercakap. Tidaklah kita salam tangan di sini tapi muka di sini, tak. Muka dan badannya sekali menghadap orang yang bersalam dan orang yang nak berbual, bercakap dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita menghargai orang yang sedang bercakap di hadapan kita. Kalau orang lain kita marah, anak-anak kita pun kita marah kalau buat macam tu dekat kita. Tapi kita sendiri macam mana? Ini ya yang boleh kita belajar, yang kita nak mencontohi dalam kehidupan kita masing-masing. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya dan bercerita kepadaku sehingga aku menyangka bahawa akulah sebaik-baik kaum. Tuan-tuan, di antara lebihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berucap di hadapan begini,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh tengok tiap-tiap wajah orang yang duduk dalam kuliah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja tengok, macam saya boleh tengok, bolehlah sekali lalu. Tapi jarang di kalangan penceramah, ataupun mungkin tak ada. Mungkin hanya ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tiap-tiap orang yang duduk dalam majlis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa seolah-olah dia seorang sahaja yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok setiap orang, tapi tiap-tiap orang rasa Rasulullah macam tengok kat aku seorang je. Mungkin aku baik kot. Mungkin aku ada apa-apa lebih kot banding dengan orang lain. Itulah yang berlaku dengan sahabat ni. Lalu ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku baik ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu baik?" Rasulullah jawab dengan jujur, "Sayyidina Abu Bakar." Kemudian tanya lagi, "Ya Rasulullah, aku baik ke Sayyidina Umar yang baik?" Rasulullah kata, "Sayyidina Umar." Dia mari rasa, takkan tak ada langsung aku. Tak puas hati tanya lagi, "Ya Rasulullah, aku baik ke Sayyidina Uthman yang baik?" Rasulullah jawab, "Betul tuan-tuan. Sayyidina Uthman jauh sekali dengan kamu." Apabila aku bertanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam akan membenarkannya, maka timbullah penyesalan dalam diriku bahawa aku tidak akan tanya lagi soalan seperti itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sifat di sini yang boleh kita belajar apa dia? Rasulullah suka melayani, mesra dengan orang lain. Benda yang betul, Nabi cakap betul. Benda yang salah, Nabi cakap salah. Kita dengar azan dulu, kemudian saya sambung sikit je lah, kemudian kita berhenti, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang terakhir, saya hanya nak baca terjemahan je. Mungkin ada beberapa perkara yang boleh kita ambil sebagai pedoman dalam kehidupan kita dan berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan diberi kekuatan untuk mencontohi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tak nak hanya ikut ataupun mencontohi secara luaran, secara zahir, bahkan kita nak juga mencontohi akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahir dan batinnya sekali. Kita nak hati kita pun biarlah sebagaimana hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang terakhir daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain adik-beradik, anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, cucu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa abang, siapa adik? Abang Sayyidina Hasan, adik Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dikatakan menyerupai sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada atas sampai ke pinggang, manakala Sayyidina Husain daripada pinggang sampai ke bawah. Aku bertanya kepada ayahku, yakni Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah wa alaihi salam, tentang perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang duduk bersamanya, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah wa alaihi salam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bermanis wajah, yakni senyum, tidak sombong. Kita pun begitulah, jumpa orang walaupun kita ahli masjid, orang masjid, senantiasa duduk dalam kuliah, jumpa orang yang tak mari masjid, senyum lah. Jangan kita ada sifat kita rasa diri kita ni paling banyak sekali ibadah, rasa diri kita baik, tak. Jangan. Sama-sama kita senantiasa bermanis wajah tersebut. Kemudian berakhlak baik, lembut dan tenang, yakni tawaduk, tidak garang dan kasar,
tidak bersuara keras dan bercakap dengan perkataan yang kotor, tidak mengaibkan dan tidak mempersulit, yakni tidak suka berdebat, mengabaikan sesuatu yang tidak disenangi tanpa mencelanya. Macam makanan, kalau makanan tersebut tidak sedap, Rasulullah tak kata depan-depan, tuan-tuan. Rasulullah hanya diam dan tinggalkan makanan tersebut. Ataupun Rasulullah kata, boleh tak tambah gula sikit? Ataupun boleh tak ni kalau tambah ni sikit, okey sikit. Tu. Ini kadang-kadang makanan tak sedap, kita celanya, kita kutuk tukang masaknya. Ini akhlak yang tidak sepatutnya berlaku. Tidak menjadikan seseorang yang meminta pertolongan itu putus harapan dengan keberadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya kalau boleh tak nak cerita ni. Kalau cerita dia jadi panjang, tuan-tuan. Tuan-tuan akan solat isyak lambat. Jadi kalau tak cerita rasa tak best pula. Tak apa, simple, ringkas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Rasulullah pun bukan orang senang. Rasulullah pun bukan orang kaya. Rasulullah pun bukan orang yang senantiasa hari-hari ada makan di rumahnya. Tak. Bahkan Rasulullah ikat 2 biji batu di perut. Kenapa? Terlalu lapar. Tapi ada seorang sahabat ni datang bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku lapar. Rasulullah pun kata, aku pun lapar juga, aku tak ada makanan di rumah ni. Tapi tengok bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata apa dia? Kamu pergilah mana-mana kedai, kamu ambil makanan, ambil apa yang perlu kamu perlukan, bagi tahu orang kedai tersebut, nanti aku yang akan bayarkan apa barang yang kamu ambil tersebut. Nanti aku ada duit, aku ada apa yang boleh aku bayarkan, aku akan lansaikan apa yang kamu ambil tersebut. Sampai sebegitu sekali, tak nak mengecewakan hajat ataupun keperluan orang yang datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Perbalahan. Hari ni kalau di media sosial, tuan-tuan, macam-macam. Yang ni kata korang tu, orang tu kata korang ni, tak habis-habis. Seolah-olah kalau kita buka Facebook, TikTok dan macam-macam media sosial ni, rasa Allah serabut rasa. Tuan-tuan. Agamawan sama-sama agamawan. Orang politik sama-sama orang politik. Orang awam netizen sama-sama netizen. Tak habis-habis, tuan-tuan. Kemudian kesombongan dan sesuatu yang tidak perlu. Dan meninggalkan untuk manusia 3 perkara. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mencela seseorang. Kalau kita tak setuju dengan seseorang tersebut, jangan cela dia, jangan hina dia. Tidak mengaibkannya, tidak meminta untuk membuka aurat seseorang, yakni tidak mencari aib seseorang. Hari ini kalau kita tengok seseorang tersebut tidak sekepala dengan kita ataupun sependapat dengan kita, bukan sahaja kita cela dia, bukan sahaja kita hina dia, bahkan kita cari aib-aib yang tidak sepatutnya kita dedahkan kepada orang ramai. Ini perkara yang tidak sepatutnya, tambah-tambah kalau seseorang tersebut adalah para alim ulama. Tidak bercakap melainkan mengharapkan ganjaran pahalanya, yakni tidak bercakap yang sia-sia. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjadikan semua orang yang duduk bersamanya tertunduk seolah-olah burung hinggap di atas kepala-kepala mereka. Masing-masing memberi tumpuan kepada ucapan ini disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah membantah hadis baginda. Sesiapa yang bercakap dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka akan senyap mendengarkan sehingga selesai. Mereka yang bercakap dengan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terdahulu, yakni mendahulukan sesiapa yang terdahulu. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan tertawa terhadap apa yang mereka tertawakan, takjub dengan apa yang mereka takjubkan, bersabar berhadapan dengan orang asing terhadap perkataan mereka yang kasar dan segala permasalahan mereka. Tuan-tuan, pernah seorang Arab Badui. Arab Badui ni dia gurau kasar. Jadi Rasulullah pakai ridak. Ini ridak dan kain kasar. Kemudian pada musim panas, datang Arab Badui tersebut, dia tarik kain ni. Dia tarik begitu, tuan-tuan. Kain kasar, musim panas, berbekas di leher baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia buat apa? Bagi aku barang. Tuan-tuan, sahabat-sahabat lain ni nak keluar dah. Pedang ke apa ni? Ya Rasulullah, biar aku selesaikannya. Rasulullah kata, relax. Biar aku hadapi Arab Badui ini. Itu di antara akhlak baginda Rasulullah. Ada cerita dia lah, cuma saya tak ceritakan. Sehingga para sahabat
baginda sallallahu alaihi wasallam mengharapkan kedatangan orang asing supaya mereka mendapat manfaat dari permintaan atau pertanyaannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat seseorang yang meminta pertolongan dengan sesuatu hajat yang dimintanya, maka bantulah dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menerima pujian kecuali yang memadai. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga tidak memotong percakapan seseorang, sehingga jika percakapan seseorang itu telah melampaui batas, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan memotong percakapan itu dengan melarang ataupun dengan berdiri. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, mudah-mudahan dapat sama-sama kita belajar, dapat sama-sama kita mencontohi ketinggian akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam saya sebut pada awal-awal tadi, tak boleh kita buat semua, jangan kita tinggal semua. Buatlah setakat mana yang kita mampu. Mudah-mudahan dengan sebab amalan yang kita lakukan tadi itu kerana cintanya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan di akhirat nanti kita akan bangkit duduk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf banyak-banyak ambil masa yang lebih pada malam ni. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang, yang lemah daripada diri saya sendiri. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.